Salam Malaysia Madani dan kita bertemu dalam program khas RMK 12 dan ini merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya dan bila kita bercakap tentang rancangan Malaysia ke-12 kita mungkin sudah pun mendengar tentang kajian separuh penggal RMK 12 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Parlimen pada hari Isnin yang lalu dan sudah pastilah pelbagai pandangan dan juga pendapat sebenarnya dilontarkan oleh pelbagai pihak terutamanya ahli-ahli Parlimen sendiri yang memberi pelbagai pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini dan kami di program khas ini juga ingin menyentuh tentang isu ini kerana ianya merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya untuk kita war-warkan kepada penonton kita yang sedang mengikuti program khas RMK 12 ini. Baiklah, kita ada dua tetamu yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat di studio bersama dengan saya dan seorang lagi tetamu juga akan kita hubungi nanti melalui kemudahan Skype. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan dulu dua tetamu yang menemani saya di studio untuk program khas RMK 12 ini. Yang paling hampir dengan saya tentulah tuan penonton pun sudah kenal sebenarnya, iaitu yang berbahagia Tuan Azmi Hassan yang merupakan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategi Nusantara ataupun NASR. Jadi Tuan Azmi, apa khabar? Khabar baik. Sehat ya? Saya rasa gemuruh. Kenapa? Pasal studio baru? Saya pun gemuruh juga sebenarnya. Terasa jauh aja kan. Okey, dan seorang lagi tetamu yang juga pertama kali sebenarnya muncul di program Ruang Bicara ini. Sebelum itu beliau pernah muncul di program Darah Muda. Jadi kita mengucapkan selamat datang kepada teknologis Satish Kumar Batu Melai, iaitu sukarelawan kanan di Concern Indian Graduates ataupun QMIG. Jadi Satish, apa khabar? Khabar baik. Sehat ya? Sehat. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bernama kerana memberikan peluang kepada saya mewakili Concern Indian Graduate yang merupakan salah satu pemegang taruh untuk masyarakat India untuk datang memberikan pendapat kami dalam program RMK 12 ni. Ya, okey. Seorang lagi tetamu seperti yang saya katakan, kita akan hubungi melalui kemudahan Skype. Jadi izinkan saya memperkenalkan tetamu iaitu yang berbahagia Encik Jais Abdul Karim yang merupakan Presiden Pemerhati Rasuah Malaysia ataupun MCW. Assalamualaikum Tuan Jais. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Saya di Melaka menghadiri mesyuarat untuk memberi pandangan tentang penambahbaikan Pelan Integriti Nasional yang terbaru. Okey. Jadi masih lagi berlangsung sebenarnya? Baru bermula malam ini. Okey. Baik, banyak persoalan nanti yang akan kita kongsikan juga daripada Tuan Jais. Tapi sebelum itu mungkin menariklah kalau saya dapatkan dulu pandangan daripada dua tetamu yang berada di studio program khas RMK 12 ini bersama dengan Tuan Azmi terlebih dahululah. Kalau kita lihat daripada pembentangan kajian separuh penggal RMK 12 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen, pelbagai pandangan sebenarnya telah pun dilontarkan dan saya tertarik hati sebenarnya apabila mendengar apa yang disebut oleh Menteri Ekonomi sendiri, iaitu Yang Berhormat Rafizi Ramli, yang mengatakan bahawa ianya memerlukan satu tindakan yang lebih bersifat radikal sebenarnya kalau mau melihat RMK 12 ini dapat dilaksanakan, terutamanya dalam jangka masa yang semakin suntuk sekarang ini. Ada lebih kurang 2 tahun lebih saja untuk memenuhi segala program yang telah disusun atur. Pandangan Tuan Azmi? Ya, betul. Bila RMK 12 diperkenalkan pada 2021, ianya khusus untuk menangani pandemik COVID. Ya. Itu pengkhususannya. Tapi selepas tu banyak perkara yang berubah berlaku. Ya. Sebab tu YB Rafizi mengatakan sesuatu yang radikal perlu dilaksanakan. Dan pada ketika ini pun Satish, perbahasan di Parlimen sedang dilangsungkan khusus untuk RMK 12. Tapi memang tak dapat dielakkan. Dalam perbahasan tu dia banyak corner sana, corner sini yang tak ada kena mengenai RMK pun dia cakap. Tapi tak kisahlah. Maksudnya ahli Parlimen itu membahaskan. Bila mereka membahaskan, mereka kena faham isu-isu perkara-perkara yang ada dalam RMK 12 itu. Dia masalahnya Tok Syakabi dan juga Satish. Saya dengar lah ucapan Perdana Menteri itu, tapi kadang saya pun tak faham. Kerana perkara ni kompleks. Pelan induk 5 tahun. Dia memerlukan penerangan yang lebih jelas. Jadi harapannya adalah
perkara ni penting. Faham ke orang-orang biasa macam saya ni, macam kita ni lah, orang biasa ni kadang-kadang tak faham tau. Kadang-kadang menteri bercakap bahasa dia terlampau tinggi, terlampau kompleks. Hanya ahli ekonomi yang faham. Orang biasa tak faham. Jadi dia tak nampak kepentingannya. Padahal dia penting. Selepas bajet untuk setahun, kita ada RMK 12 untuk 5 tahun. Dan baru ni pun dilancarkan Pelan Induk untuk industri untuk 10 tahun. Dan baru ni pun dilancarkan ekonomi madani untuk 10 tahun juga. Jadi ini semua dikatakan berkait antara satu sama lain. Jadi penerangan kena diberikan yang mudah difahami, supaya rakyat biasalah, penjawat awam memang swasta ke, memang mereka kena fahami, tapi orang biasa apa yang mereka dapat daripada RMK 12 ni, yang itu yang perlu diterangkan dengan lebih lanjut. Okey, daripada apa yang Azmi sebut, barangkali Satish, saya juga nak dapat pandangan anda lah berkaitan dengan kajian separuh penggal RMK 12 ini. Kita bercakap tentang RMK 12 dan 17 anjakan radikal diberi penekanan yang begitu serius sekali. Tapi dari segi kefahaman, apakah anda juga dapat memahami apa yang ingin sebenarnya dilakukan oleh kerajaan perpaduan ketika ini? Ya, sebelum pergi kepada soalan tersebut, Tuan, saya ingin sentuh sedikit tentang apa yang Tuan katakan tadi mengenai pembentangan ini, di mana faham ke masyarakat tentang apa yang cuba disampaikan. Dan salah satu perkara yang saya rasa perlu diberikan, maklumat yang perlu diberikan kepada masyarakat adalah KPI ataupun apakah performance kita dalam 2,5 tahun yang lepas, kerana ini ia bermula pada masa COVID. Dan salah satu perkara yang masyarakat nak tengok adalah bagaimana situasi kita bila COVID dan apakah situasi kita pada masa kini. Dan ini salah satu perkara yang kita masih menunggu untuk mendapat lebih banyak penjelasan, something that we expect from this midterm review. Nah, kembali kepada soalan Tuan yang bertanyakan tentang anjakan-anjakan radikal yang dikemukakan ini, dia bertumpu kepada 3 perkara. Dari segi kemampanan, dari segi kesejahteraan, dan juga lagi satu perkara adalah dari segi berpendapatan tinggi, untuk mewujudkan masyarakat yang berpendapatan tinggi. Dan saya rasa perkara-perkara ini adalah perkara-perkara asas yang memang diperlukan. Dia sebenarnya adalah continuation daripada apa yang diberikan sebelum ini, di mana kalau kita tengok RMK 21 ini bila dilancarkan, dia menjuruskan kepada 3 bahagian yang lain, di mana ia menjuruskan kepada kemakmuran, nombor 1. Nombor 2 pula adalah secara pembangunan secara inklusif, dan yang ketiga pula adalah pembangunan mampan. Dan untuk dari konteks sekarang untuk midterm review, dia ada perubahan sedikit. Dia berubah ke arah ekonomi madani, di mana kemampanan, kesejahteraan dan masyarakat berpendapatan tinggi ditekankan. Dan seperti yang Tuan katakan tadi, ada 17 anjakan-anjakan yang saya rasa memang diperlukan dalam ketiga-tiga kategori ini. Kalau kita tengok dari segi kemampanan, sistem pengurusan kewangan yang lebih baik ditekankan. Nombor 2 pula adalah tentang subsidi. Kita ada subsidi petrol dan juga subsidi untuk elektrik, dan ia juga ditekankan di mana subsidi bersasar diperlukan. Ini 2 perkara. Dan dari segi kesejahteraan pula, pelbagai perkara-perkara ditekankan. Contohnya perlindungan sosial, kemudahan kesihatan, kemudahan lain, program-program untuk meningkatkan kebolehpasaran masyarakat. Contohnya, ini adalah dari segi kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga pula adalah untuk menjadi satu masyarakat berpendapatan tinggi, di mana salah satu tema yang diberikan, iaitu HGHV ataupun High Growth High Value Industry. Kita perlu cuburi dalam industri-industri ini. Dan ini saya rasa pada pendapat saya dan juga pendapat Persatuan Konsorsium Undergraduate, kita berasakan bahawa memang perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang diperlukan untuk kita bergerak ke masa depan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kita perlu ketahui dulu report card pencapaian 2 tahun yang lepas. Ini sesuatu yang kita nak tengok, masyarakat nak tengok perkara ni. Okey, bila kita cakap Tuan Azmi tentang 17 anjakan radikal,
yang ingin dicapai dalam RMK ke-12 ini, apakah dalam masa 2 tahun lebih sekarang ini, apakah itu memadai sebenarnya ataupun mungkin tumpuan akan diberikan kepada perkara-perkara ataupun program-program yang betul-betul seperti apa yang disebut oleh Suresh tadi, betul-betul Satish tadi ialah tentang untuk memberikan satu dimensi yang berbeza sebenarnya kepada kehidupan rakyat kita ketika ini. Ya, betul. Walaupun program itu telah dinyatakan dalam RMK 12 dalam kajian separuh penggal itu, kalau ada program yang tidak mendatangkan impak yang tinggi, maksudnya dalam pertumbuhan ekonomi, ianya boleh diubah. Sebab tu YB Rafizi kata perubahan yang radikal. Saya ingat 2 hari sebelum pembentangan, YB Rafizi ada di sini, ya, betul. Dan Tok Syarkawi yang interview. Tak. Orang lain yang interview, tapi tak apa. Jadi ini yang dikatakan perubahan radikal. Jadi memang betul perubahan radikal tu. Dan menariknya dalam parlimen semalam, Ketua Pembangkang kata janganlah ubah banyak-banyak. Kerana bertukar kerajaan, kata Ketua Pembangkang, tapi hakikatnya adalah perubahan itu perlu dilakukan. Dan bila Satish mengatakan apakah report card sebelum ini, dalam pembentangan Datuk Seri Anwar mengatakan 30% dah habis, objektifnya tercapai. Dan 70% objektif lagi mengikut jadual. Maknanya okey tu. Okey tu. Tapi hakikatnya lah, daripada pengenalan 2021 tentang RMK 12 tu, pada tahun 2020 itu kita punya pertumbuhan jatuh ke bawah, negatif 5%. Tapi selepas diimplementasikan RMK 12 ni, setahun 2 tahun kita naik ke 3%. Jadi itu dikatakan pertumbuhan yang dikatakan positif, indikasi yang bersifat positif. Indikasi. Tapi masalahnya Satish, pasal pertumbuhan KDNK ni, orang biasa cakap yelah 5%, 6%. Apa yang ada pada dia? Itu yang penting kena nyatakan tu. Tapi hakikatnya adalah setelah pembentangkan RMK 12 itu, kajian separuh penggal mengatakan pertumbuhan ekonomi kita naik. Jadi itu yang pentingnya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu apa manfaatnya kepada rakyat biasa? Itu yang penting diberitahu betul. Okey, saya pun lupa nak sebut sebenarnya topik yang menjadi perbincangan kita ialah tentang RMK 12 ke arah revolusi socio-ekonomi. Ini sesuatu yang penting dan menarik sebenarnya. Dan saya juga ingin mendapatkan pandangan daripada tetamu kita yang kita hubungi melalui kemudahan Skype, iaitu saudara Jais Abdul Karim. Barangkali Jais, anda juga saya percaya mempunyai pandangan yang mungkin kami diberitahu bahawa kita terputus hubungan dengan Jais. Jadi kita kembali semulalah kepada dua tetamu yang berada di studio. Barangkali Satish, kalau kita melihat daripada susunan program yang sudah pun disusun atau dengan begitu menarik sekali, tetapi untuk mencapainya seperti yang saya katakan dalam masa 2 tahun lebih ini bukanlah satu perkara yang mudah. Tapi apakah anda yakin bahawa ianya akan dapat dilaksanakan, terutamanya bila kita bercakap tentang program-program yang betul-betul boleh mengubah ataupun mengalih tentang kehidupan sosioekonomi rakyat Malaysia ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi, salah satu perkara yang ditekankan ya dari segi ekonomi madani adalah kemampanan, di mana pengurusan kewangan ini ditekankan. Dan program-program yang dilancarkan ini perlu merupakan program-program berimpak tinggi. Dan program-program yang ataupun intervention program yang akan diatur cara ini perlu menjurus kepada masalah-masalah yang ada pada masa kini. Ini yang diperlukan untuk kita membawa impak dalam 2 tahun yang akan datang. So kita kena kalau kita ringkaskan ni, kalau saya ringkaskan ni, dia kena bersangkut paut dengan masalah-masalah yang sedia ada, isu-isu yang sedia ada, dan intervensi program yang spesifik untuk menangani isu-isu yang sedia ada pada masa kini. Okey, saya difahamkan Jais sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Mungkin Jais, kita juga nak dapat pandangan anda sebenarnya berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita dalam program khas RMK 12 ini, iaitu RMK 12 ke arah revolusi sosioekonomi. Pandangan anda sendiri, apakah ini sesuatu yang cukup menarik sebenarnya, tetapi kalaupun ada halangan-halangan yang mungkin akan berlaku, di mana anda melihat mungkin yang perlu diberi perhatian yang serius oleh kerajaan perpaduan sekarang ini? Saya melihat dengan jelas apa yang diusahakan, diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu menunjukkan iltizam yang tinggi pihak kerajaan dalam usaha untuk memastikan rasuah dapat dibenteras di negara kita. Malah sasaran meletakkan Malaysia akan berada di
kelompok 25 terbaik dalam tempoh 10 tahun adalah satu sasaran yang realistik dan memerlukan perancangan terbaik dalam untuk membentuk integriti penjawat awam secara khususnya, dan yang paling penting bagi saya ialah untuk memantau anggota kabinet sendiri, terutamanya melalui usaha pengisytiharan harta yang telus dan berkualiti. Usaha yang dibuat oleh kerajaan ini untuk memperkukuh sistem pembenterasan rasuah adalah penting untuk membina kepercayaan awam dan memastikan pentadbiran tadbir urus yang baik di semua peringkat pentadbiran. Jadi kami yang berkumpul di Melaka pada hari ini di atas inisiatif kalau dulu GIACC, Pusat Governance dan Integrity Nasional, tetapi sekarang ini telah diubah menjadi di bawah satu bahagian di bawah SPRM, akan merancang satu plan anti rasuah nasional yang terkini untuk tahun 2023 sehingga 2026 atau 27. Jadi cadangan-cadangan yang diambil, yang hadir bersama kami di sini ialah lebih kurang 20 orang tokoh-tokoh akademik yang terkenal, lebih kurang 10 buah NGO anti rasuah, wakil-wakilnya, serta mantan pegawai SPRM yang berpengalaman berkaitan hal ehwal anti rasuah dan integriti, pastinya akan mengeluarkan pelbagai pandangan. Bagi MCW sendiri, kita nak membantu masyarakat yang sedang tidak berpuas hati sekarang ni, apabila hanya penerima rasuah didakwa, bagaimana dengan pemberi? Jadi apa kaedahnya untuk pemberi rasuah juga didakwa pada masa hadapan, ataupun kedua-dua belah pihak sendiri didakwa? Itu antara fokus kami di sini. Okey, saya juga nak dapat pandangan daripada apa yang disebut oleh saudara Jais tadi, Mi. Ini tentang tata kelola yang selalu disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan ianya memerlukan satu pendekatan yang berbeza sebenarnya kalau mungkin sebelum ini berlaku sesuatu yang tidak kita jangkakan. Tetapi bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sering menekankan tentang tata kelola yang berbeza, tata kelola yang lebih bersih daripada rasuah dan sebagainya, apakah ini sesuatu yang mungkin akan memberikan impak ataupun kesan yang cukup positif dalam pelaksanaan RMK 12 ini? Ya, betul. Bukan saja RMK 12 adalah salah satu tujuan objektif mendapatkan pendapatan adalah menarik pelabur asing. Jadi dalam pelabur asing itu mereka melihat dikatakan CPI, indeks korupsi atau indeks rasuah itu, seperti yang saudara Jais mengatakan tadi. Jadi persepsi itu penting. Maksudnya kalau tata kelola, saya masih keliru dengan tata kelola. Saya lebih suka itu sebut takbir urus. Tapi tata kelola yang dikatakan yang bersih, cekap, itu adalah amat penting. Kerana salah satu faktor yang pelabur asing melihat adalah tata kelola yang bersih, yang tidak terpalit dengan apa-apa rasuah. Kerana bila pentadbiran itu terpalit dengan rasuah, ianya menjadi tidak cekap. Proses untuk perdagangan itu akan menjadi lembab dan lambat. Jadi ini penting, dan RMK 12 itu memberi penekanan kepada untuk menarik pelabur-pelabur asing. Dan satu perkara adalah saya tengok background saudara Jais, saya keliru tau. Sekarang ni malam, tapi background dia siang lagi. Tapi tak apa. Tapi itulah dia katakan. Saudara Jais memang saya tahu beliau dah terlibat lama tentang rasuah ini, dan kita memerlukan satu plan integriti yang baru, betul, supaya untuk tahun ini ataupun tahun depan CPI kita akan lebih elok lagi berbanding dengan sebelum-sebelum ini. Tapi tak dapat dielakkan bahawa RMK 12 tata kelola yang baik, yang bersih, yang efisien itu, sebab itu Perdana Menteri menubuhkan satu jawatankuasa untuk menilai setiap kementerian itu melaksanakan program mereka yang telah diberikan peruntukan dalam RMK 12. Bila Azmi sebut tentang peruntukan Satish, satu aspek yang ataupun satu isu yang menarik juga ialah tentang pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menambah 15 bilion lagi kepada 400 bilion yang diluluskan sebelum ini. Ada pandangan dan pendapat yang mengatakan mungkin itu tidak perlu dilakukan ketika ini kerana peruntukan 400 bilion yang telah pun diluluskan itu, kalau kita lihat dari segi jumlah yang telah pun dibelanjakan itu, masih lagi dilihat begitu rendah sekali. Jadi pandangan saya seperti kalau kita tengok ucapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia mengatakan bahawa
penambahan 15 bilion ni dia bersangkut paut dengan 3 aspek ya, iaitu nombor 1 di mana dia beliau menyatakan bahawa perkara-perkara ini tidak diselitkan atau dimasukkan dalam peruntukan ataupun bajet asal. Salah satu adalah di mana untuk membolehkan kita ada sifar klinik daif contohnya. Dan nombor 2 pula adalah di mana beliau juga menekankan di mana jalan penambahbaikan jalan contohnya tidak dimasukkan di dalam bajet yang sedia ada sebelum ni. Dan lagi satu perkara pula adalah sifar pendidikan daif ya. So ini adalah 3 perkara yang Datuk Seri Ibrahim tekankan di mana nilai-nilai untuk program-program ini tidak ada dalam bajet sebelum ini. So inilah sebabnya 15 bilion tambahan dimasukkan. Dan satu perkara lagi saya rasa, 15 bilion tu kerana subsidi bersasar. Dan betul dalam bajet lepas dinyatakan nak buat subsidi bersasar, tapi memang payah, benda ni memang payah. Terutama sekali subsidi petrol. Macam mana nak buat macam tu? Kerana kalau kemungkinan dalam masa 2 tahun tu tak dapat dilaksanakan, itu terpaksa ditampung lah. Bila Azmi sebut tentang subsidi bersasar, ada juga ahli parlimen yang membangkitkan isu yang mengatakan bahawa subsidi yang diberikan sekarang ini seolah-olah lebih banyak menguntungkan golongan T20 rather than B40. Seperti Tok Syakawi lah. Ada juga yang mengatakan bahawa sebenarnya hari ini juga saya mendengar kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika berada di Singapura mengatakan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang memberi subsidi yang tertinggi sebenarnya jika dibandingkan dengan negara-negara di rantau Asia ini. Jadi ya, terutama sekali subsidi petrol. Iyalah, Syakawi pakai BMW 7 Series. Kita pakai yang 1.3 saja. Jadi itu yang dimaksudkan bahawa golongan T20 itu yang mendapat dikatakan penggunaan subsidi petrol yang paling banyak sekali yang dikatakan subsidi itu lebih menjurus membantu golongan yang tidak memerlukan subsidi. Jadi itu hakikatnya. Dan saya pernah melihat kereta Porsche tapi pakai RON 95. Memang boleh lah dipakai RON 95, tapi dari segi etikanya, kalau anda mampu untuk memiliki kereta Porsche, sepatutnya janganlah pakai RON 95, pakailah RON 97 yang tidak bersubsidi. Jadi dalam hal inilah, sebelum program tu diadakan, etika tu amat diperlukan. Dan saya pasti, sekali lagi, saya suka usik Tok Syakawi. Saya pasti Tok Syakawi dia pakai RON 97. RON 95 je. RON 95. Okey, kita juga dapat pandangan Jais lah selaku Presiden Pemerhati Rasuah Malaysia. Dan macam Jais sebut di awal tadilah, bajet yang diluluskan begitu besar sekali lah, terutamanya dengan tambahan 15 bilion yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar untuk menambah daripada 400 bilion yang diluluskan sebelum ini, Jais ya. Tetapi apa yang berlaku ialah Datuk Seri Anwar sendiri menyebut bahawa sekiranya dalam proses pelaksanaan program-program yang telah disusun atur dalam RMK 12 ini, biarlah ianya dijalankan ataupun dilaksanakan secara bersih. Tidak ada lagi, kalau boleh, beliau tidak mahu lagi melihat amalan-amalan salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Apakah Jais melihat bahawa ini boleh dilaksanakan, tetapi memerlukan apa sebenarnya? Saya percaya seruan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta ketegasan beliau dari semasa ke semasa berkenaan dengan isu rasuah serta tindakan memberi peruntukan yang besar untuk memperbaiki dan memperkuatkan sosioekonomi negara ini adalah langkah penting untuk memastikan juga bahawa rasuah dapat dibenteras. Kita harus mempromosikan tadbir urus yang baik dan membina budaya ketulusan dan tanggungjawab serta melaksanakan undang-undang baru yang sesuai. Reformasi institusi perlu dilaksanakan segera. Kalau tidak, bajet yang telah dibentangkan itu ataupun dicadangkan itu akan tiris. Kita harus mempunyai kaedah yang bersesuaian bagi memastikan agar peruntukan yang diberi itu digunakan dengan sebaik mungkin. Itu yang menjadi masalah di negara kita. Masalah kita tidak ada masalah sebenarnya dari segi keuangan. Tapi ketirisan terhadap perbelanjaan yang dibuat itu
adalah satu perkara yang kita perlu pastikan supaya sumber dana yang telah ditetapkan itu harus dilaksanakan dengan segera. Terutamanya adalah hal yang berkaitan dengan autonomi pihak SPRM. Kita mesti mendukung inisiatif untuk memperkenalkan kaedah-kaedah perisikan dan juga penyiasatan dengan menggunakan teknologi yang lebih maju. Saya rasa Prof Azmi lebih pakar dalam teknologi yang lebih maju penyiasatan itu. Okey, tambah Satish, di mana tuan ada mengatakan tentang reformasi institusi berkenaan dengan management ataupun tadbir urus Dan salah satu perkara yang kita perlu lihat juga adalah reformasi pendidikan. Di mana apa yang kita cuba buat adalah pada end of the chain, value chain Kalau kita ada reformasi pendidikan yang memberikan penumpuan kepada integriti dan ia boleh membawa generasi-generasi yang pada masa yang akan datang yang mempunyai integriti yang lebih tinggi. Dan kalau kita lihat ada kajian yang dilakukan beberapa tahun yang lepas di mana golongan belia merasakan it's okay kalau tata kelola tak begitu baik ataupun tak perlulah ada integriti kalau nak boleh dapat kerja ataupun kontrak dan sebagainya dan itulah yang saya nak tekankan. So reformasi institusi ini penting, tapi reformasi pendidikan juga diperlukan di mana dari mula kita membimbing mendidik anak-anak muda kita dalam pentingnya tata kelola yang baik. Bila you sebut tentang reformasi pendidikan, barangkali satu lagi perkara jugalah, kalau kita dengar daripada apa yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, antara tujuan utama sebenarnya dalam memperkenalkan dan menjayakan RMK 12 ini ialah supaya ianya akan dapat mensejahterakan kehidupan rakyat, tak kiralah bangsa mana sekalipun dan di mana mereka berada, tetapi yang pentingnya segala program dan projek yang akan dilancarkan nanti akan memberikan satu saya sebut keadilan sebenarnya kepada semua bangsa yang ada di Malaysia. Dan saya tahu kaum India juga selalunya membangkitkan isu mereka tidak dilayan dengan sewajarnya dan sebagainya. Pandangan Satish sendiri. Kalau kita lihat, saya nak tekankan apa yang ada dalam kajian seperpenggal ni di mana ada ditekankan di mana kita ada mereka ada laksanakan program contohnya untuk menambahbaikan keboleh pasaran masyarakat, program meningkatkan modal insan. Betul. Lebih 160,000 bermanfaat menerusi 72 program dan ada juga ditekankan di mana lebih 3,000 usahawan yang bermanfaat menerusi program-program yang disediakan untuk usahawan dalam RMK 12 ini. Tetapi pada pendapat saya, pada pendapat kami dari Consortium Indian Graduate, kita merasakan bahawa rata-ratanya program-program ini ditekankan untuk golongan berpendapatan rendah. Memang saya tak nafikan golongan berpendapatan rendah daripada masyarakat India perlu diberikan perhatian yang sewajarnya the first privilege should be given Tapi kita juga perlu lihat kepada secara keseluruhan, secara holistik. Kerana rata-ratanya program yang ditekankan dalam RMK 12 ini dia hanya menjurus kepada B40 dan berpendapatan rendah. Tapi kita tidak melihat kepada M40 contohnya. Mereka adalah salah satu golongan yang berisiko tinggi yang mungkin akan jatuh ke kategori B40. So ini satu perkara yang kita kena lihat secara menyeluruh dari konteks apa yang sedang dilaksanakan dan apa yang akan dilaksanakan. Dan kalau kita lihat kepada dari konteks untuk masyarakat India contohnya, dalam RMK 12 ini ataupun kajian separpenggal ini ditekankan di mana ada Malaysia India Blueprint. Tetapi hakikatnya dokumen ini belum dibangunkan lagi. Dokumen ini adalah dokumen yang dihasilkan oleh salah satu parti politik. Dan ada juga pelan tindakan masyarakat India yang telah diselarikan dengan Malaysia India Blueprint ini, di mana tiada indikator-indikator yang menunjukkan pencapaian untuk masyarakat India. Ini adalah salah satu perkara yang kami rasa perlu untuk kita menilai keadaan semasa masyarakat India. Kalau kita tengok masyarakat India contohnya ada pelbagai challenges yang seperti tuan katakan tadi dari segi miskin bandar, mengikut unjuran kami lebih kurang 60% masyarakat India adalah miskin bandar.
Dan kalau kita lihat juga salah satu kajian yang KIMIK lakukan, daripada 2 graduan, 1 graduan menganggur ataupun mengarungi kesusahan untuk mendapatkan kerja. Ini lagi satu perkara. Dan tidak perlulah kita bincangkan tentang keluarga pincang, keciciran dan sebagainya. Ya. So ada banyak masalah-masalah yang perlu diberi perhatian. Dan pada pendapat kami, apa yang kita rasa boleh ditambah baik adalah dengan adanya indikator-indikator yang boleh kita menilai, terutamanya pada 2 tahun yang akan datang. Ya, kalau we know the KPI sekarang, baru kita boleh adakan program-program intervention program yang bersangkut paut untuk menyelesaikan isu-isu ini. Ini kita rasa perlu ditambah baik dan perlu diberi penjelasan kepada masyarakat, ya, apakah program-program yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan indikator ataupun KPI of the community. Dan sebab itu juga saya lihat pintas selalu tadi dia tunjukkan Mitra tadi. Mitra adalah satu agensi, satu jabatan ke agensi khas untuk membantu masyarakat India di Jabatan Perdana Menteri. Dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Ahmad Hamidi telah menyatakan bahawa Mitra sedang merancang sesuatu supaya TVET itu menjadi tumpuan utama graduan-graduan ataupun pelajar-pelajar sekolah dari masyarakat India. Dan kalau dikaitkan dengan RMK 12 ni, TVET yang memberi latihan yang mempunyai kepakaran tinggi, teknologi tinggi, itulah hasrat RMK 12. Dan saya melihat Mitra sedang merancang perkara itu. Jadi itu pentingnya supaya kita menjurus kepada kepakaran profesionalisme yang menggunakan kepakaran tinggi. Jadi itu yang pentingnya. TVET ini adalah salah satu perkara. TVET ini satu perkara. Lagi satu perkara yang perlu kita tekankan juga adalah pekerjaan kemahiran tinggi. High skill jobs. Of course, TVET ini adalah sangat penting. Tapi high skill job ini juga adalah sangat penting. Di mana kita juga ada tekankan di mana pelajar-pelajar bukan saja perlu diberikan pendedahan tentang pekerjaan-pekerjaan penciptaan kerja dari segi TVET, tetapi juga penciptaan dari segi high skill jobs. Ya, ini adalah salah satu perkara yang penting. Dan seperti yang saya katakan tadi, program-program intervensi diperlukan di mana kita contohnya untuk meningkatkan minat pelajar-pelajar untuk pergi ke bidang STEM contohnya. Ya, supaya mereka memilih pekerjaan-pekerjaan yang berkemahiran tinggi juga. Ini adalah salah satu perkara, salah satu KPI untuk community. Ya, kalau kita lihat kepada contohnya tindakan pembangunan Bumi Putra yang sudah yang ada pada masa ini, ya. Kalau kita lihat kepada keberhasilan, ini adalah salah satu indikator yang penting di mana berapa peratus yang bekerja di dalam kemahiran tinggi. Dan kalau TVET, kalau kita lihat kembali kepada TVET, ya, Doktor, even TVET kita perlu memberikan pendedahan apakah bidang-bidang yang akan wujud, yang akan memberikan penciptaan kerja tinggi, ya. Kalau kita lihat ada dari segi hub kerjasama TVET, pelbagai bidang sedang diberikan penumpuan. Semiconductor, bidang real, teknologi makanan, robotik dan sebagainya, ya. Pendedahan-pendedahan ini perlu diberikan kepada masyarakat, bukan sahaja masyarakat India, tetapi juga kepada secara umumnya kepada masyarakat Malaysia. Kerana negara kita perlu berpaksikan kepada 2 perkara ini, ya, TVET dan juga pekerjaan berkemahiran tinggi. Bila you cakap tentang masyarakat Malaysia, barangkali Azmi, ya, kalau kita lihat daripada apa yang telah pun diumumkan, kita juga nak tumpukan perhatian sebenarnya kepada rakan-rakan kita yang berada di Sabah dan Sarawak. Dan mereka juga sebenarnya mengalami banyak masalah sebenarnya. Dan daripada pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan RMK 12 ini ialah tentang rangkaian jalan sebagai satu contoh, di mana Sarawak Sabah Link Road kedua, Pen Borneo Sabah, akan dipercepatkan pembinaannya. Dan kemudiannya kita juga bercakap tentang menambah baik daya harap bekalan elektrik di Sabah. Dan satu lagi masalah ialah bekalan air yang menghantui sebenarnya rakyat Sabah daripada dulu sehinggalah sekarang. Jadi apakah melihat bahawa ini memberikan semacam satu cahaya yang mungkin cahaya harapan lah kita anggap kepada mereka yang tinggal, rakan-rakan kita di Sabah dan juga Walaupun Tok Syarkawi, cahaya harapan itu terbit daripada keadaan politik
yang dikatakan pada ketika ini saya rasa ada hikmahnya. Kalaulah dikatakan keadaan politik itu sama juga satu dekad lepas, mungkin kita lupa sahabat kita di Sabah dan Sarawak. Jadi memang betul kerajaan sekarang memberi tumpuan kepada Sabah dan Sarawak kerana memang betul mereka agak tertinggal berbandingkan dengan negeri-negeri di Semenanjung. Kadang-kadang saya pergi ke sana, saya bagi ceramah Tok Syakawi, kalau dia marah kat saya tu, dia panggil saya orang Melaya. Dia marah tu. Kalau okey sikit, dia panggil orang Semenanjung. Mula saya tak faham, tapi saya faham kenapa perasaan demikian ke. Sebab kita tak memahami kisah mereka, dan bila dikatakan kenali Borneo itu yang di Petang Agustan, kita dapat mengenali yang selama ni media tidak persembahkan kepada kita, orang di Melaya, di Semenanjung ini. Jadi memang betul RMK 12 kalau kita teliti, Sabah dan Sarawak sebenarnya mendapat perhatian yang agak istimewa. Okey, kita juga nak dapat pandangan Jais berkaitan dengan beberapa lagi program yang telah diumumkan dalam RMK 12 ini yang akan disegerakan. Antaranya ialah bila kita cakap tentang pengangkutan misalnya, iaitu tentang pembesaran lapangan terbang Pulau Pinang, dari pembangunan semula Subang, pembangunan pelabuhan baru di Pulau Keri, di Klang, Selangor dan sebagainya. Jadi apakah ini perlu dilaksanakan dengan segera, tetapi haruslah dilaksanakan seperti apa yang Tuan sebut tadilah, Jai sebut tadi, iaitu ianya mestilah bersih daripada amalan-amalan menggunakan orang tengah mengofferkan tawaran-tawaran ini dengan habuan-habuan tertentu dan sebagainya. Jai. Saya lihat apa yang dirancangkan itu, kita harap mestilah selaras dengan segala janji manifesto dalam pilihan raya juga. Rakyat menantikan komitmen kerajaan untuk melaksanakan manifesto, terutamanya berkaitan dengan pembangunan yang bersih, pembangunan yang bersifat anti rasuah, dan ataupun pembangunan yang lebih holistik dengan langkah-langkah yang berterusan untuk memastikan kesan yang berkekalan dalam usaha kita mencapai pembangunan dan seterusnya membenteras rasuah. Kita kena melihat pembangunan kerohanian kepada penjawat awam, kerana mereka yang akan bertanggungjawab untuk melaksanakan semua perkara-perkara ini. Kita kena bagi perhatian yang khusus dalam meningkatkan kesedaran penjawat awam terhadap tanggungjawab mereka, dan betapa pentingnya integriti dan sifat anti rasuah dalam perkhidmatan awam. Jika tidak, segala janji-janji, plan-plan yang dibuat akan beransur-ansur ditolak, bukan diterima. Dan kegagalan ini akan akhirnya membawa padah kepada negara kita. Tambahan pula dengan peruntukan yang cukup besar, dengan pembangunan mega. Tetapi akhir sifat kepada perhatian kepada pembangunan penjawat awam, bagi saya masih lagi perlu diberi penekanan yang penting untuk membuktikan bahawa penjawat awam di Malaysia boleh diharap dan mereka ini tidak mudah dipengaruhi oleh peniaga yang tamak ataupun ahli politik yang menyeleweng. Kita menaruh harapan yang tinggi kepada penjawat awam agar untuk menghentikan segala kecuaian ataupun ketamakan dalam mengutip habuan berbentuk hadiah yang secara terang-terangan berunsurkan rasuah demi untuk kemajuan negara. Okey, menarik. Baik, Satis, saya juga nak dapat pandangan anda lah. Ini satu lagi isu yang juga penting lah bila kita lihat kepada RMK 12 ini, iaitu tentang keterjaminan makanan. Dan kita tahu ini pun satu isu yang dihadapi, masalah yang dihadapi sebenarnya. Sekarang ini kita sedang bercakap tentang kekurangan beras di pasaran misalnya, dan ianya menjadi isu yang mula dilihat sebagai satu isu yang perlu diselesaikan dengan kadar segera. Begitu juga dengan tebatan banjir. Pernah bercakap bahawa keperuntukan akan segera diberikan kepada negeri-negeri yang mengalami masalah banjir baru-baru ini, tetapi dikatakan peruntukan itu belum lagi dapat disalurkan sepenuhnya kepada negeri-negeri yang terlibat, dan kemudiannya tentang keselamatan sempadan itu sendiri. Jadi bagaimana anda melihat tentang perkara-perkara ini? Ya, dari segi food security ini, salah satu perkara yang amat penting adalah cara kita manage tanah. Ini telah dijelaskan dalam kajian separa penggal ni.
Ini adalah salah satu perkara yang kita perlu lihat ya, dan saya rasa dia memang wajar dan penekanan perlu diberikan kepada ini kerana ia memberikan impak yang tinggi dari segi food security ini. Dan saya agree, bersetuju dengan apa yang Tuan katakan tadi, di mana perkara-perkara ini adalah salah satu perkara yang perlu diselesaikan ya dengan secepat mungkin. Kerana kita tidak boleh hanya setiap kali mengutarakan perkara ini tanpa mempunyai program-program ataupun intervention yang jelas. So ini adalah salah satu perkara yang perlu kita selesaikan secepat mungkin. Okey, bila kita bercakap tentang ekonomi badani seperti apa yang disebut oleh Azmi Hassan baru-baru ini, apakah itu sebenarnya akan juga memberikan satu peralihan sebenarnya kepada tumpuan yang akan dilakukan oleh kerajaan dalam memenuhi segala apa yang dirancang dalam rancangan Malaysia ke-12 ini? Sebelum saya jawab, Saudara Jaiz dia bimbang tentang penjawat-penjawat awam. Tapi apa yang Saudara Jaiz timbulkan itu memang betul, bahawa penjawat awam itu adalah satu entiti penting dalam menjayakan ataupun menggagalkan setiap rancangan jangka masa panjang, termasuk RMK12. Tapi bagi pihak saya sendirilah, saya yakin penjawat awam mereka efisien, mereka boleh melakukan sesuatu yang seperti yang dikendaki, cuma segelintir lah ada yang memburukkan keadaan dalam hal ini. Tapi saya masih yakin juga. Saudara Jaiz kata dia dekat Melaka dia kan. Saya rasa dia dekat London tu. Sebab siang lagi. Saya suka mengusik Jaiz bukan apa. Tapi hakikatnya lah tentang soalan tadi, tentang padi beras tadi kan. Kita sekarang hanya mengeluarkan 60% ya. Vietnam sebelum ini sekarang mereka mengeksport. Bagaimana Vietnam boleh bertukar daripada negara yang mengimport, sekarang dah mengeksport beras. Jadi dasar keterjaminan makanan ni kita terkejut lah sekarang ni tentang beras tempatan yang tak ada. Sebenarnya perkara ni masa pandemik pun dah berlaku, tapi Vietnam menjual beras pada kita. Dan saya pun lupa soalan saya yang sebenar tadi tentang ekonomi Madani. Ya, ekonomi Madani dilancarkan oleh Perdana Menteri adalah untuk 10 tahun. Tapi satu perkara yang saya tertarik dengan Perdana Menteri adalah daripada hari pertama beliau menjawab jawatan Perdana Menteri, beliau bercakap tentang rasuah. Dan satu lagi beliau bercakap tentang indeks KDNK. Perdana Menteri mengatakan bahawa KDNK kita 5%, 6%, tetapi kalau rakyat masih susah di bawah itu, tak guna indeks KDNK 5-6%, kerana ianya tak sampai ke bawah. Jadi Perdana Menteri mengatakan dalam konsep ekonomi madani ini tidak dipentingkan sangat angka-angka KDNK itu. Memang betul KDNK yang positif menunjukkan kita mendapat pendapatan, tapi daripada pendapatan tu bagaimana kita turunkan kepada orang bawah, terutama sekali mereka-mereka yang berada di bandar umpamanya, dengan miskin bandar umpamanya. Jadi itu saya melihat asas, sebab kalau nak memahami ekonomi madani ini memang perkara yang terlalu besar, tapi perkara yang paling mudah saya fahami adalah bagaimana untuk dikatakan memperbaiki kehidupan orang di bawah itu. Ialah kita kata KDK kita 5% selepas RMK 12, tapi nak dapat beras tempatan pun susah, harga barangan pun mahal. Jadi itu yang perlu diterangkan, apa yang sedang kerajaan jalankan. Jadi ini adalah konsep ekonomi madani untuk mensejahterakan orang-orang di bawah, rakyat. Bagaimana pandangan Satish tentang perkara ini, Satish? Mungkin apakah anda ada pandangan yang berbeza ataupun tambahan daripada apa yang disebut oleh Tuan Azmi? Seperti yang dikatakan tadi dan saya juga ada utarakan tadi, di mana setiap program-program yang dilancarkan ini kita perlu pastikan dia sampai ke akar umbi. Betul. Ini adalah salah satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita lihat kepada data-data, statistik at a very high level. Tapi kita tidak pergi pada akar umbi dan kita ketahui apakah yang mereka melalui. Dan ini adalah salah satu indikator yang penting untuk kita mencapai hasrat yang betul-betul yang kita nak, yang kita target dari segi RMK 12 ni. Satu lagi isu juga yang saya nak dapatkan pandangan Satish. Hari ini juga saya terdengar pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mengatakan bahawa kemungkinan akan ada di mana cukai seperti GST ini akan diperkenalkan semula.
Apakah anda melihat itu satu lagi perkara yang mungkin akan memberikan kesan positif? Ya, sudah pasti kalau kita lihat kepada hasil negara, kita kena lihat kepada apakah cara-cara yang untuk kerajaan boleh menambahkan pendapatan. So pada pendapat saya, kajian perlu dilakukan dengan lebih teliti jika cukai-cukai ini boleh memberikan manfaat secara keseluruhan, secara holistik. Kerana ia tidak patut membebankan rakyat, ya. Dan seperti yang Tuan katakan tadi, subsidi bersasar contohnya perlu diberikan lebih perhatian daripada cukai. Contohnya. Ya, saya rasa Satish dia tengok crawler tadi. Sebab dalam crawler di Satish, yang bernama keluar kan, Perdana Menteri akan memikirkan tentang pengenalan GST. Tapi sebelum itu, subsidi kepada T20 akan dihapuskan ataupun dikurangkan. Samalah Satish cakap tadi. Tapi itulah hakikatnya adalah sebab bila GST diperkenalkan 2018 yang lepas, stigmanya adalah harga barang. Melekat sampai sekarang. Sebab dikatakan bila diperkenalkan GST, 40% harga barang akan turun, 40% akan kekal, 20% akan naik. Tapi hakikatnya 80% naik. Jadi itu orang takut tu. Sebab tu memang saya pasti kerajaan dia nak perkenalkan GST. Sebab pendapatan akan berlebih. Sebab cukai perniagaan tak dapat lari cukai, tak ada black market lagi, black economy. Tapi dia kena ujilah, test sikit. Dan dapatkan reaksi rakyat. Okey, cuba kita dapat reaksi daripada Jais sendirilah dalam isu ini. Beberapa isu yang mungkin Jais melihat amat perlu selain daripada isu rasuah yang kita sentuh tadi. Apa lagi sebenarnya yang Jais harapkan sebagai seorang rakyat Malaysia kepada rancangan Malaysia ke-12 ini, Jais? Dengan pendigitalan dan juga pembangunan modal insan. Dua perkara ini perlu disinergikan dalam RMK 12 bagi mencapai impak yang maksimum. Dari segi pendigitalan, saya rasa kerajaan telah mengatur pelbagai kaedah untuk melaksanakan kutipan cukai, pelbagai bayaran lain melalui online sahaja. Dah tak perlu keluarkan resit. Kadang-kadang kos resit itu lebih mahal daripada kos yang perlu dibayar, contohnya di hospital ataupun di klinik kerajaan. Jadi melalui kaedah pendigitalan itu, kerajaan akan dapat memaksimumkan ataupun meminimumkan perbelanjaan mereka dan memaksimumkan pendapatan bagi membolehkan pendapatan itu disalurkan kepada golongan yang perlu. Yang kedua, tentang pembangunan modal insan. Saya dulu adalah Presiden Pertubuhan Belia, CPMS, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. Kita dapati bahawa pertubuhan-pertubuhan belia di bawah Majlis Belia Malaysia itu, sebanyak 40 buah pertubuhan belia, kurang mendapat perhatian daripada kerajaan untuk mereka melakukan program-program pendidikan, kepimpinan bagi memastikan generasi baru yang akan mampu untuk memacu Malaysia, membawa Malaysia menjadi sebuah negara yang bebas dari rasuah. Kalau bercakap tentang soal rasuah, kita memerlukan satu generasi baru. Generasi yang ada sekarang ni dah mungkin tak boleh diharapkan lagi dah. Jadi melalui investment kita dalam pembangunan modal insan, saya yakin dan percaya bahawa generasi golongan belia, golongan mahasiswa akan mempunyai kesedaran yang lebih tinggi, tidak akan melakukan rasuah dan akan melakukan yang terbaik demi kemakmuran negara pada masa hadapan. Okey. Baik, Satish, saya juga nak dapat pandangan anda. Ini tentang anjakan baru, termasuklah beberapa tumpuan khas yang akan diberikan. Yang penting adalah, yang menarik di sini adalah tentang reformasi struktur ekonomi yang kita sentuh seminta selalu tadi, tetapi ianya menyentuh bidang-bidang seperti industri peralihan tenaga, industri digital, E&E bernilai tinggi seperti Infineon dan juga keterjaminan makanan, industri nadir bumi dan sebagainya. Jadi bagaimana Tuan Ahmad? Ini adalah satu perkara yang amat penting dari segi untuk kita memperkasakan ekonomi kita, di mana penekanan diberikan kepada high growth, high value industries. Dan seperti Tuan katakan tadi, antara industri-industri yang telah dipilih adalah contohnya electronics.
ya di mana pembuatan wafer, microprocessor dan sebagainya, banyak penciptaan kerja yang akan tumbuh daripada industri ini. Dan bukan saja itu, seperti yang Tuan katakan tadi, nadir bumi ataupun rare earth minerals contohnya. Ya, kita mempunyai satu sumber yang amat besar di negara kita yang boleh kita leverage. Ya. So ini adalah salah satu perkara yang tepat, ya, spot on kalau kita katakan, ya, di mana kita perlu memberikan perhatian untuk kita mengguna pakai industri-industri ini untuk menjadikan negara kita satu negara yang berpendapatan tinggi, untuk meningkatkan pendapatan kita, ya. So kalau saya ringkaskan, high growth, high value industri ini semua adalah amat penting untuk kita memperkasakan industri kita untuk maju ke hadapan, ya. Dan seperti yang diterangkan di dalam kajian Separa Penggal ini, kita hendak jadi negara salah satu leader ataupun one of the market leader dalam Asia. Dan industri-industri ini akan menjadi industri yang amat penting untuk kita. Selain daripada itu, Tuan Azmi, saya juga nak dapat pandangan anda, walaupun kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Satu lagi perkara yang dibangkitkan adalah tentang menerajui ekonomi Islam dengan tumpuan kepada halal dan terliban serta inovasi keuangan Islam selaras dengan prinsip maqasid syariah dan keadilan. Betul tu. Kerana kita nak jadi hub barangan-barangan yang halal. Dan dikatakan pasaran untuk barangan produk halal ni adalah begitu besar sekali. Bukan saja di Malaysia tapi di luar negara. Memang itu dikatakan sebagai harapannya, dan kita mempunyai satu dikatakan leverage untuk menjadi hub barangan halal, tapi belum sampai ke peringkat itu. Maksudnya negara lain yang dikatakan. Jadi RMK12 ini memberi tumpuan kepada barangan. Jadi sebelum kita habis, ya, Tok Zakawi, Satish sebut tentang nadir bumi tadi. Dan Perdana Menteri mengumumkan dalam RMK12 juga dikatakan pengharaman ekspor mineral ini. Jadi kita sebenarnya kenapa kita nak mengekang ekspor ataupun dikatakan mengharamkan ekspor sama sekali adalah supaya kita mendapat kawalan. Ya, mungkin nadir bumi ini berbanding dengan China taklah sebanyak, tapi negara China menggunakannya sebagai senjata geopolitik. Jadi bagi saya, apa salahnya kita gunakan sebagai senjata geopolitik? Kerana nadir bumi ini banyak digunakan untuk industri-industri, dan industri berteknologi tinggi itu banyak di Malaysia. Jadi maksudnya sebelum kita ekspor, kita gunakan industri dalam negara kita. Jadi ini terkandung dalam RMK12. Jadi bila disebut pengharaman jualan nadir ekspor nadir bumi ni, rakyat teringat cerita lain pula, cerita Kedah pula dia ingat. Tapi tak ada kena-mengena benda tu. Dia ada perkara yang lebih tinggi lagi daripada itu. Dan saya ingin sentuh kepada kewangan Islam. Kalau kita lihat kepada masyarakat ni, saya rasa secara umumnya masyarakat perlu berhubung dengan perkara ini, ya. Jangan kita rasa kita agama lain yang kita tak kena mengena dengan kewangan Islam. Kerana kewangan Islam, kalau kita lihat kepada economic transformation program yang dilancarkan pada sektor pertama ataupun the first chapter ni, dia memfokuskan kepada Islamic banking. Dan menerusi itu, kita sudah menjadi sebuah kuasa global dari sektor kewangan Islam ini. Dan pada takat ni, the second chapter ni, kita memfokuskan kepada Islamic finance. Dan apa yang penting ini adalah, ini bukan hanya ditumpukan untuk mereka yang beragama Islam. Setiap rakyat Malaysia can participate dalam bab kewangan Islam ini, ya, sektor kewangan Islam ini. Ini satu perkara yang kita perlu tekankan. Okey, 2 minit saja lagi masa yang ada, barangkali Azmi, ya. Tumpuan kepada ekspor perkhidmatan seperti perkhidmatan global, industri kreatif dan juga aero angkasa dan juga pelancongan. Ya, itu memang tumpuannya, sebab RMK12 saya nak kaitkan dengan rundingan yang sedang dijalankan antara ASEAN dengan China yang dipanggilkan ASEAN China Kawasan Perdagangan Bebas versi 3.0, di mana tumpuan diberikan seperti kata Saudara Jaiz tadi, pendigitalan, high technology industri teknologi tinggi. Jadi ini yang diberi tumpuan. Seperti kata Satish tadi, bahawa ini adalah satu perkara yang dikatakan kita nak menghasilkan modal insan yang berkemahiran tinggi. Tak ada lagi yang bawah tu. Okey, kita juga nak dapat pandangan terakhir daripada Jaiz yang ada di Melaka sekarang ini. Jaiz, apa yang ingin anda lontarkan ataupun harapkan sebenarnya daripada RMK12 ini kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya? Silakan Tuan, secara ringkas-ringkasnya.
Saya tak dapat dengar suara. Sikit. Ya. Agak terputus, tapi saya nak menyatakan bahawa rakyat akan terus memerhati, akan terus memantau, akan terus mengkritik terhadap pelbagai pelaksanaan cadangan-cadangan tersebut. Hasrat kita cukup murni. Kita mahukan Malaysia terus maju ke hadapan dan dalam masa yang sama kita dihormati oleh negara luar sebagai sebuah negara yang bersih dari rasuah. Semoga harapan kita ini akan dapat dipenuhi oleh Kerajaan Perpaduan melalui RMK 12 yang madani ini. Itulah harapan kita. Okey, harapan daripada Satish? Harapan saya dan juga QMake, kalau kita lihat berkenaan dengan kejayaan RMK 12 ini, salah satu komponen utama di negara kita adalah masyarakat India. Dan kejayaan masyarakat India akan memberikan kejayaan secara keseluruhan juga ya. Dan seperti yang kita tekankan tadi, untuk masyarakat India kita perlu ada indikator-indikator yang menjurus kepada keberhasilan kita ya, dari segi nisbah pendapatan ya. Sekarang yang kita tengok nisbah pendapatan yang sedia ada antara golongan Bumiputera dan juga Cina. Kita perlu ada indikator yang menunjukkan bagaimana pencapaian kita dari segi nisbah pendapatan antara masyarakat India dan golongan Bumiputera dan Cina dan sebagainya. Perkara kedua adalah KDNK. 40% unjuran diberikan di mana perusahaan mikro, kecil dan sederhana ya akan contribute towards KDNK. Kita perlu juga mewujudkan usahawan-usahawan baru dengan either memberikan pinjaman dan sebagainya kepada mereka ya, pemilikan equity corporate ataupun pemilikan rumah. Banyak perkara-perkara yang sedia ada yang kita perlu indikator ataupun KPI. Dan KPI ini kita perlu set dan kita cuba perlu laksanakannya ya. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Satish. Terima kasih kepada Tok Syarawi tak tanya harapan saya. Tak tanyalah, tak payahlah. Tak, lain kali. 20 saat aja. Harapan saya adalah saya dapat memahami RMK 12 seperti mana YB Rafizi memahami. Menarik. Itu harapan saya. Okey, terima kasih kepada Azmi Hassan dan tentunya terima kasih kepada Jais Abdul Karim yang sudi bersama kita di program khas RMK 12 ini. Dan banyak lagi persoalan yang ingin kita kongsikan, tapi seperti biasalah masa sentiasa mencemburui kita. Tapi kita harap program khas RMK 12 ini akan diteruskan dari masa ke semasa untuk menilai dan melihat sendiri sejauh mana pelaksanaannya akan terhasil nanti. Terima kasih kepada anda semua dan kita akan jumpa lagi dalam program khas dari masa ke semasa. Jumpa lagi.